Isi masjid seperti yang semua sedia maklum, masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Secara bahasa, masjid dapat diertikan sebagai tempat yang digunakan untuk bersujud. Sementara dalam makna lebih luas dan mudah difahami, masjid merupakan bangunan yang dikhususkan sebagai tempat berkumpul untuk menunaikan solat jemaah bagi umat Islam. Masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kalangan masyarakat yang majmuk, berbilang kaum dan agama seperti di Malaysia. Kini, terdapat juga masjid moden yang menyediakan fasiliti seperti klinik dan perpustakaan yang bebas digunakan setiap lapisan masyarakat. Masjid juga digunakan sebagai tempat berkumpul kepada semua masyarakat berbilang agama. Ini kerana sejak zaman permulaan Islam lagi, masjid telah dijadikan tempat berkumpul, berbincang dan merancang tidak terhad kepada dakwah Islam sahaja, malah juga menjadi tempat perdagangan dan perundangan oleh masyarakat setempat pada ketika itu. Fungsi masjid. Masjid merupakan tempat untuk melakukan aktiviti ibadah khusus kepada orang yang beragama Islam untuk menunaikan solat fardu dan solat Jumaat. Ia juga menjadi pusat pendidikan utama. Institusi masjid juga berkembang pesat sebagai sebuah pusat pendidikan seperti mengadakan ceramah agama dan kursus haji. Ia juga menjadi pusat penyebaran dakwah, maklumat arahan daripada majlis ataupun daripada pejabat agama. Masjid juga dapat menyediakan keperluan yang cukup kerana ia menjadi tempat pertemuan bagi semua lapisan masyarakat. Seperti apa yang disebut tadi, masjid ataupun surau boleh dijadikan sebagai pusat perjumpaan antara umat Islam dan bukan Islam. Sebagai contoh, masjid boleh menjadi tapak menyambut rumah terbuka bagi perayaan Tahun Baru Cina ataupun Deepavali. Selepas mencari maklumat yang berkaitan, kami dapat mencari beberapa artikel berita yang sesuai dengan pandangan kami ni. Artikel pertama dari My Metro merupakan berita tahun 2018 yang bertajuk Meriah Sambut Tahun Baru Cina di Masjid. Pada hari 19 bulan Februari 2018, buat pertama kali Masjid Tasik Gelugut telah menganjurkan rumah terbuka Tahun Baru Cina bagi meraihkan masyarakat Cina yang menetap di kawasan sekitar. Saya ingin membincangkan tentang tapak mengadakan mesyuarat rukun tetangga dan aktiviti. Rukun tetangga diperkenalkan pada 1975 sebagai badan mengawal dan menjaga keselamatan kawasan kediaman. Tapi kini, ia merupakan skim rukun tetangga memberi pendekatan terhadap pembangunan komuniti bagi memastikan perpaduan dan keharmonian masyarakat terus berkekalan dan terusan. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan di masjid adalah majlis terbuka pelbagai kaum, edaran makanan kepada mangsa musibah alam sekitar, kemudian mesyuarat agung taman kediaman, dan akhirnya aktiviti gotong royong bersama masyarakat berbilang kaum membersihkan kawasan sekitar. Selain itu, banyak lagi aktiviti yang boleh dijalankan. Seterusnya, fungsi masjid ini dijadikan sebagai tempat tapak pembelajaran yang terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Masjid ini berperanan sebagai pangkalan pembangunan insan yang berpandukan akidah yang benar dalam membina masyarakat ke arah memiliki nilai-nilai hidup yang mulia. Di masjid ini bukan hanya terhad kepada Al-Quran tetapi turut dibuatkan dengan pelbagai buku agama dan buku mengenai ilmu sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Masjid ini juga dapat menyediakan keperluan yang cukup kerana ia menjadi tempat pertemuan umum bagi semua lapisan masyarakat. Contoh program masjid adalah program Celik Minda dan program Keibubapaan. Baiklah, seterusnya adalah adakah COVID-19 menjadi halangan kepada umat Islam? Saya rasa tidak, kerana kita boleh melakukan aktiviti khatam Al-Quran secara online selepas solat Isyak di rumah sendiri. Selain itu, kita boleh membaca surah Yasin secara online pada setiap malam Jumaat. Membuat Google Form untuk amalan sedekah dengan cara pindah duit ke akaun bank kepada AJK Bendahari Masjid. Samping itu, kita menganjurkan program ceramah secara online. Yang terakhir, memberi tazkirah pendek selepas solat maghrib. Selain itu, masjid juga dapat berfungsi sebagai pusat bantuan kepada fakir miskin serta mangsa bencana seperti banjir.
Ahli jawatankuasa masjid serta NGO seperti contohnya Ustaz Abid Liu dapat memberikan bantuan pakaian, makanan serta duit kepada mereka yang terkena bencana ataupun orang-orang yang susah tersebut. Dengan ini, masjid dapat memberikan impak yang besar kepada masyarakat dalam meneruskan kehidupan mereka. Masjid juga menjadi tempat persinggahan bagi orang yang bermusafir. Masjid merupakan bangunan yang boleh ditemui di mana-mana tempat, baik di bandar ataupun kampung. Dalam konteks pelancongan, keunikan seni bina menjadi tarikan utama kepada para pelancong. Isu mendapatkan kemudahan penginapan dengan harga yang berpatutan sering menjadi masalah kepada para pelancong. Kewujudan masjid sebagai pengendali kemudahan penginapan di beberapa tempat merupakan satu pilihan baru kepada golongan ini. Kewujudan konsep penginapan sebegini bukan sahaja bertindak sebagai alternatif kepada penginapan sedia ada, tetapi juga sebagai pengimarahan masjid. Sebagai contoh, Masjid Buloh di Kelantan. Selain daripada keunikan masjid yang keseluruhannya diperbuat daripada buloh ini, masjid ini juga menjadi pilihan orang ramai kerana lengkap dengan kemudahan asas dan tempat parkir kereta yang luas. Sebagai kesimpulannya, masjid bukan sahaja merupakan tempat untuk beribadah bagi umat Islam, tetapi masjid juga boleh dijadikan sebagai tempat berkumpul untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan. Meskipun masjid ditutup pada pandemik COVID-19 ini, tetapi bantuan-bantuan untuk masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama tetap dijalankan. Sekian daripada kami.